Kes COVID-19 di Sabah semalam saja direkodkan sebanyak 644 dengan tiada kematian dicatatkan. Namun terdapat peningkatan zon merah di negeri di bawah bayu ini. Untuk perkembangan kes COVID-19 di Sabah, kita terus saja bersama Wakil Esra Awani, Shah Hairizal Kamalul Arifin yang kini berada di Kota Kinabalu. Shah, mungkin boleh teruskan dengan perkembangannya. Baik, terima kasih Gigi. Sedikit kemaskini yang boleh kita kongsikan adalah berkenaan dengan peningkatan kepada bilangan zon merah melibatkan 26 daerah. Terdapat 26 daerah di negeri Sabah ini yang mana pada hari Sabtu direkodkan hanya 16 daerah yang berada di bawah zon merah dan terdapat selebihnya adalah merupakan zon kuning. Tetapi pada semalam daerah Beaufort yang pada Sabtu hanya merekodkan sekitar 3 kes positif telah meningkat kepada 13 kes positif di daerah Beaufort dan menjadikan ia salah satu di dalam kumpulan 17 daerah yang dikategorikan sebagai zon merah. Yang mana yang lainnya berada dalam zon kuning dan tiada melibatkan kes positif. Dan kalau kita nak lihat daripada zon merah tersebut, yang tertinggi adalah merupakan Sandakan. Kerana sebelum ini Sandakan hanya merekodkan kes positif kurang daripada 100 dan hanya ada 1 dan 2 ketika yang merekodkan lebih daripada angka 100. Dan pada semalam direkodkan sekitar 199 kes positif. Manakala yang kedua adalah merupakan di daerah Tawau sekitar 134 kes positif dan juga di Kota Kinabalu yang pada hari Sabtu merekodkan sekitar 134 dan telah menurun kepada 91 kes pada Ahad. Dan ini termasuk kepada kluster rumah merah yang kita bawakan semalam berkenaan dengan kluster rumah merah yang melibatkan tahanan yang terdiri daripada pendatang asing tanpa izin. Baik, untuk merujuk kepada Sandakan yang berada di tangga pertama untuk zon merah itu 199 kes ini, menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Masidi Manjun memaklumkan berkenaan bahawa hasil daripada saringan sampel yang tertunggak, maksudnya hasil saringan sampel yang telah diambil sekitar 23 dan 26 hari bulan Oktober yang lalu menyebabkan angka pada Ahad di Sandakan telah meningkat. Dan kita yakin sebenarnya saringan ataupun saringan backlog ini masih lagi berlangsung dan itu kita akan nantikan juga berkenaan dengan penerangan terkini daripada Datuk Seri Masidi Manjun berkenaan dengan backlog ini, update kemaskini itu tersebut. Kerana kita ingin tahu adakah saringan tersebut ada melibatkan kluster-kluster yang juga akan merujuk kepada kluster seperti kluster rumah merah. Dan kerana kita faham pada semalam juga Datuk Seri Masidi Manjun menyebutkan terdapat 3 pusat tahanan sementara yang melibatkan di Kota Kinabalu ini, iaitu yang berada di Manggatal, di Papar dan juga di Tawau telah pun dilaksanakan, iaitu kawalan pandemik yang dilaksanakan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sabah di ketiga-tiga kawasan ini. Tapi merujuk kepada satu kes yang besar, iaitu di PTS Manggatal yang melibatkan 1,820 pendatang asing tanpa izin yang turut menempatkan sebenarnya 144 petugas yang terdiri daripada anggota daripada Majlis Keselamatan Negara dan juga polis diraja Malaysia. Dan sedikit Gigi nak berkenaan dengan persediaan katil atau kesediaan kerajaan negeri untuk menangani masalah pandemik COVID yang terdiri daripada pesakit-pesakit yang mungkin akan pergi kepada hospital ataupun pusat rawatan kuarantin dan berisiko rendah PKRC. Kerajaan negeri sehingga semalam telah menyediakan sekitar lebih 8,000 katil dan hasil daripada angka positif, angka sembuh pesakit-pesakit yang telah dirawat, penggunaan katil ketika ini dikabarkan sekitar 36%. Baik, Ji, itu sedikit Ji perkembangan yang boleh kita kongsikan. Dan tidak jauh daripada tempat saya berdiri ini adalah merupakan Dewan Masyarakat Kota Kinabalu dan sebenarnya pada hari ini akan bersambung lagi siri penyampaian bakul makanan kepada penduduk-penduduk di sekitar Kota Kinabalu dan khususnya di kawasan PKPD itu yang telah dikategorikan sebagai zon merah untuk di pusat tahanan itu sendiri. Dan secara keseluruhan terdapat 117,000 bakul makanan telah disalurkan kepada seluruh penduduk negeri Sabah yang terjejas akibat pandemik ini. Gigi. Ya. Terima kasih Shah untuk perincian berkenaan. Kita akan nantikan laporan penuh dalam buletin-buletin seterusnya.